jom kita live. Sebab dengan cara live saja yang kita boleh, sebab free benda tu. Orang takkan belajar berbayar. Orang-orang kita ni nak bayar RM10 pun kira. Tapi apa yang saya buat live supaya orang boleh tengok secara free. Yang itu yang saya buat. Kita bagi macam 10 minit, ya, 15 minit live pun dah cukup dah. Just satu perkataan, anak-anak itu perlu bermain untuk belajar. So siapa-siapa nak besok, saya tarik je, jom kita buat live setengah jam. Jom kita buat live 15 minit. Sebab itu je lah amal yang kita boleh buat yang mudah dan tak perlukan kos yang tinggi. Sementara kita dalam PKP ni, besok dah ni orang dah tak pandang dah ni live ni sebab orang sibuk bekerja secara hands on. Okay? Setuju tapi Cikgu Balkis kata setuju tapi susah nak mohon tempat limited. Betul Cikgu. That's why kalau boleh kerajaan fikirkan sesuatu supaya dapat membantu. Bukan kita kata hanya untuk golongan B40, tapi ada je kat Taska Kemas tu bukan B40 pun yang masuk. Kan? Saya dapat masuk bila saya dah bersara. Sebab apa saya dapat masuk? Sebab saya dah bersara. Kalau dulu memang tiap-tiap tahun masuk, tak pernah dapat. First time saya dapat masukkan anak dekat Taska Kemas. Bangga sungguh saya sebab dari dulu pun saya memang ikuti perkembangan kat Taska Kemas. Ya, sangat bagus. Selepas kita masukkan yang Permata punya program, dalam tu memang dah bagus lah dengan peralatan cukup dan sebagainya. Okey, bagus, memang bagus kan Cikgu Hasna, ya. Tapi kalau kawasan luar bandar memang mudah lah biasanya nak masuk. Kalau kawasan bandar ni tak adalah banyak Taska Kemas sebab dia tengok pada kumpulan sasar juga. Okey. So terima kasih cikgu-cikgu yang ingat ya tajuk-tajuk yang kita dah lepasi semalam. Saya tahu cikgu-cikgu semua dah tahu, cuma kita sekadar untuk ingat mengingati ya, benda-benda macam ni kadang-kadang kalau kita tak reflect balik ya, orang kata tak ada orang lama, tak ada orang sekarang, tak ada orang lama, tak ada orang sekarang. Saya nak adik-adik kita yang ada dalam ni, orang-orang baru ni tahu ya bagaimana kami dulu orang-orang lama belajar ya. Okey, betul tu Cik Gasna ya, anak-anak lebih kreatif ya. Sebab kita kena beri ruang dan peluang kepada anak-anak untuk mereka meneroka. Itu je. Bagi Chan, dia nak main ranting ke, dia nak panjat pokok ke, dia nak main anak saya main bola atau bumbung. Itulah pengalaman saya. Tak boleh nak lupa, dia orang hilang dekat 2 jam lebih. Rupanya kat atas tengah santai-santai atau bumbung main bola ya. Tapi dengar jugalah bunyi kat atas tu. Cuma itulah kadang-kadang dia nak explore, yang itu yang tak boleh lupa. Dengan ada satu lagi, tangkap katak, lepas tu dia masuk dalam washing machine, cuci dengan Clorox. Itu tengok macam mana dia punya nak buat kajian kes jugalah, konon-konon nak buat eksperimen. Ada banyak sebenarnya yang boleh, kadang-kadang kita boleh bukukan juga ya untuk pengalaman. Daripada pengalaman tu orang lain juga boleh jadikan sebagai panduan supaya janganlah terlalu mengurung anak. Biarlah dia nak main katak ke ular ke. Anak saya juga pernah kutip telur ular sawa. Ya, ini anak saya yang orang kata dalam zaman era 90-an, 20-an. Dia kutip ular kat tepi rumah tu, ada ular sawa punya sarang ya, dia kutip bawa balik, tiba-tiba telur tu meletup. Itu saya dah buat buku cerita. Ada buat buku cerita sekarang ni 4 buah buku cerita kanak-kanak yang saya dah buat. Dia nak masuk buku yang ke-5 dan ke-6 lah insya-Allah. Nanti yang itu memang saya nak bagi free. Cewa ya, saya nak bagi free dan nak suruh supaya nak buka minda orang-orang yang ada pengalaman banyak tapi tak nak kongsi. Dia tak banyak. Kalau buku cerita ni kita buat lebih kurang dalam 7 buku surat, sebelah tu dia punya illustration. So apa jua permainan yang kita nampak sangat menggembirakan kanak-kanak, kita keluarkan dalam bentuk buku. Kita kongsikan. Dia tak banyak. Tulisan dia sangat simple, 5 baris dah. Yang itu yang nanti kita cuba ya, maknanya apa pengalaman yang kita dah lalui itu kita bukukan supaya apa jua permainan yang kita pernah buat dulu orang sekarang tahu. Ya, tak adalah orang kata ada sejarah, tapi itulah permainan yang menggembirakan. Ya, saya memang seronok sebab dalam grup ni memang ramai-ramai yang seangkatan dengan saya ya, dan memang banyak cerita lah. Ini boleh kongsi nanti ya, macam semalam 0 point tu kita orang main getah Cikgu Nazli. Bila Cikgu Nazli cakap 0 point, sebab kita orang lagi lama, dia tak pandai cakap Mak Saleh tu yang point-point tu. Kita orang panggil main getah ya.
So bila kata Cikgu Nazri dengan Cikgu Salina cakap 0 point tu saya pun aku tak ada bahasa. Benda tu jadi universal Puan. Saya Ah, di Seremban masa tu saya main 0 point. Di kampung saya main 0 point. Bila saya datang ke Kedah ni dah start mengajar, kawan-kawan saya pun main 0 point. Oh, rupanya permainan tu satu Malaysia main benda yang sama sedangkan kita tak berhubung pun. yelah betul lah Tapi sebab itu main yang sama. memang permainan tradisional kan. Maknanya semua orang dekat Malaysia ni yang orang kata itu adalah permainan anak-anak orang Melayu. Kalau kata anak-anak orang Melayu kat Malaysia, dia akan ni lah, maknanya disampaikan menjadi satu kebudayaan, permainan kebudayaan kan. Cik Cuma Salina. cara sebutan dia lain kot. Kalau Terengganu sebut 0 point apa? Saya kat Selangor main getah. Dia main Sebutan 0 point. Kalau kata kat Negeri Sembilan 0 point. Kalau Terengganu sebut apa? N ujung. 0 point. point. Oh, Bahasa. Sabah pun sebut 0 point. Johor sebut 0 point. Bila nak lompat kan, 0 point. Dia maknanya terus masa melompat tu baru perkataan 0 point tu keluar kan. Oh, zero point kata Cikgu Asna. Sabah pun sama. 0 point. Ya. Bila Cikgu dah Asna. habis satu pusingan, dia jadi 1 point. Cikgu Asna kata lompat tali, kami lompat getah. Itu Selangor punya ni. Lompat getah. Tapi tak tahu lah orang Selangor yang lain. Tapi kalau di kampung saya, di apa ni, Sungai Buloh, dia sebut lompat getah. Main lompat getah. Sebab kawan saya baru ni meninggal. Sebab dia main, memang terror lah. Dia tinggi kan. Diorang bila cerita lompat getah. Kau ingat tak lompat getah? Itu yang saya duk fikirkan. Sesuatu yang perlu kita dokumentkan supaya dia tak hilang. Ya, macam kita hilang, makin lama hilang. Dan orang yang di atas kita atau anak-anak kita pun kita kenal. Anak saya memang bila saya cerita balik kan, korang tahu tak main lompat getah? Tak tahu. So, saya ingat minggu depan saya dah start ikat getah, saya nak ajar anak-anak saya main getah pula yang remaja-remaja ni. Sebab bagus kan untuk aktiviti fizikal. Ya, sebab dia boleh menurunkan Kemudian doktor, cara kita ikat getah tu pun ada teknik juga kan? Itulah. Dia punya skill dia. Kalau tak tahu tak reti buat tu. Dia jadi terburai kan. So yang itu kadang-kadang kita buat color-color. Color-color tu ada awal maths dekat situ. Bilangan getah. Kan? Yang itu orang tak perasan. Sedangkan setiap bahan yang kita gunakan, kita kena kira. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang kita tarik 10 kan. Tarik 5. Sebab kita tak nak benda tu putus. Kenapa kita kena buat macam tu? Yang itu yang kadang-kadang orang kata lah setakat main je kot. Tetapi dekat situ ada banyak pembelajaran yang boleh didapati. Ya, daripada color getah. Kadang-kadang kita saja je sulam merah, biru, kuning, hijau. Ada pula warna kuning aja, ada pula warna merah aja. Lepas tu kita sulam-sulam. Di situ dah sebenarnya ada awal maths, ada kreativiti dan estetika yang orang tak sedar. Kan? Betul tak? So nanti ya Cikgu Salina kita hello-hello untuk buat buku. Saya memang suka kalau kata dapat kita jadikan dia sebagai bahan untuk cikgu-cikgu guna. Kadang-kadang kita tengoklah buku cerita yang ada dekat tadika bagaimana. Ambil big book yang beli dari luar negara. Kadang-kadang just berimajinasi. Bukan duduk dalam alam realiti. Cerita tentang apa? Cerita apa yang selalu ada kita tengok kat tadika yang big book dia tu daripada luar negara. Sedangkan kanak-kanak nak tengok ya secara maujud dah sekarang. Dia tak nak lagi kita jadikan mereka ni macam selalu nak berangan-angan kan. Angan-angan Mak Jenin. Boleh nak cerita Mak Jenin tu sebenarnya betul. Ya, tapi kita mungkin boleh modify. Okey, lepas ni kita buat buku ya. Siapa-siapa yang berminat, saya akan letakkan buku-buku itu di dalam e-book store saya ya. Bagus ni, saya suka ya kalau main guli kata Cikgu Mary. Seronok. Main guli ni sangat banyak dia punya cara. Ya, ada yang kalau nak cerita guli aja, main congkak pun guna guli kan. Kalau budak lelaki main guli dia lain, budak perempuan main guli dia lain. Ya, guli pula ada guli kecil, ada guli besar yang kita pukul dengan guli besar akan pukul guli kecil tu. Kan dia ada banyak bila cerita pasal guli, tapi bila sekarang guli buat main apa? Letakkan pokok bunga. Betul tak? Letak dalam akuarium. Sedangkan guli tu dicipta adalah untuk alat permainan. Dah salah guna dah. Tak, budak-budak kita bila nak main guli je, mesti mak ayah dia cakap, jangan main, nanti tercekik. Betul tak?
Siapalah nak makan guli? Penuh perut budak tu makan guli sebab dia tidak diperkenalkan dari awal. Bila dah besar dia tengok cik cantik, ingat gula-gula, dia masuk dalam mulut. Yang itu yang kita kadang-kadang ya, macam jadi hiasan kata Cikgu Mary. Sedangkan guli tu dulu, Allah, kalau kita tengok guli terus terkenang peristiwa dahulu, betul tak? Banyak dia punya memori dengan main guli ni. Cikgu Mary ni mesti dia suka main guli. Ya, bila tengok sekarang guli dah dijual dalam uncang-uncang, kan nampak cantik pula. Bubur dekat apa pokok bunga, bubur dalam akuarium, jadikan hiasan. Sebenarnya tidak. Getah tengok ingat. Saya dulu pelajaran getah tengok ingat. Siapa yang banyak getah kat tangan tu orang kaya kan. Macam sekarang lah, siapa ada emas dekat gelang, dekat tangan. Jumpa ni getah masuk kat tangan, tak kisah pun. Kan? Bila nak mandi baru buka kompor, sorok pun tilam, takut orang curi. Yang seronok. Makan nasi rasa sampai pahit. Air getah tu turun kat tangannya. Okey. So itulah ya, dunia kanak-kanak sekarang dengan dunia kanak-kanak yang zaman dulu lah. Maknanya yang ada dalam kelas ni pun melalui, tapi mungkin berbeza. Yang itu saya nak tahu ya. Maknanya era 70-an, sebab yang ada dalam ni mungkin era 70-an, macam saya 60-an, tapi 60-an tu belum pandai lagi. Maknanya 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Ada tak yang 2000 kat sini? Tak ada kan? Mungkin sampai 90-an lah. Dia agak berbeza sebab saya sendiri melalui proses mendidik anak yang di usia 90-an dengan 2000 lah, maknanya 20-an. Dia memang sangat berbeza ya. Nampaklah perbezaan tu, dan kita sendiri langkau, macam saya jaga adik saya 80-an pun berbeza ya, 70-an berbeza, sebab saya ni anak yang nombor 2, memang banyak jaga adik-beradik 12 orang. So memang melalui proses yang sangat-sangat ni, tapi kita adaptkan kita punya kemahiran dalam bermain tu kepada adik-adik juga, macam tu ya. So nanti ya, siapa-siapa yang berminat untuk kita hasilkan ya penulisan untuk ni permainan. Ya, kadang kalau kita bercerita kan tak siap pula kita pergi kerja ya. Okey. So, terima kasih cikgu-cikgu ya. Memang seronok lah cikgu-cikgu ni. 90-an. Okey. Adik lah ni semua dengan saya. Kita semua era 60-an dan 70-an ya. Kebanyakannya 70-an. Ada juga yang era 90-an. 80-an saya rasa ramai ni dalam kelas ni. Okey, terima kasih ya adik-adik semua. Adik lah sebab ni dah kakak dah ni. Okey, so untuk hari ni kita nak tengok pula jenis-jenis permainan. Walaupun cikgu tadi dah jawab dah semua. Ada jawapannya, dah ada jawapan pun tentang apakah itu ciri-ciri permainan. Sekejap, saya nak try share. Harap-harap tak jadi macam semalam. Okey, kita tunggu sekejap. InsyaAllah. Saya punya laptop dia agak berat sebab terlalu banyak benda yang ada dalam ni. Semalam dah pergi format semula lah, insyaAllah. Nampak tak? Nampak tu? Kalau ada apa start tolong bagi tahu ya. Alhamdulillah. Ni risau ni nenek-nenek nak mengajar ni kan. Maklumlah, kena cari jugalah engineer nanti. Alright. So, hari ni kita akan belajar tentang jenis-jenis permainan ya. Diharap nanti cikgu-cikgu kena share juga ya. Jangan saya cakap seorang. Ya, sebab jenis-jenis permainan ni kita keluarkan semua ya. Tak kira lah apa-apa jua jenis permainan, sama ada yang terkini ataupun saya pun terlupa nak buang budak lah ni. Okay, ini adalah slide yang sebelum ni. Ni Madam Adawiyah punya punya tajuk. So, saya teruskan aja. Okay. So, sebagai ice breaking hari ni, saya nak cikgu-cikgu semua ya memilih sebuah tempat ya di mana anda berada, sama ada negara, lokasi, ruang dan sebagainya yang ingin anda lawati atau diami sesuai dengan personality anda. Anda ni siapa? Kita nak tahu. Ya, sediakan 3 clue bagi tempat tersebut. Okey, apabila tiba giliran tersebut, anda perlu menyebut 3 clue tersebut dan peserta lain akan cuba untuk meneka apakah tempat itu. So, saya nak tahulah persekitaran cikgu-cikgu ni ya, ataupun impian cikgu-cikgu ni nak pergi mana. So, kerana apa pula impian tu nak ke sana tu? Contoh saya tinggal di Serendah ya. Okey.
saya teringin nak pergi ke Jepun. Kenapa saya pilih Jepun? Sebab saya nak mempelajari, ya, sebab dia dah jadi negara pertama yang terbaik untuk pendidikan awal kanak-kanak. Ya, so adakah ia bersesuaian dengan personaliti saya? Sudah tentulah sebab saya nak melawat Jepun tu, sebab saya nak tahu persekitaran dia bagaimana yang menyebabkan dia menjadi sebuah negara terbaik di dunia dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Saya nak juga cikgu-cikgu buat macam tu. Saya tinggal di Serendah ni pun disebabkan environment dia, tepi rumah ada sungai, ya, senang nak buat nature walk, ya, nak bawa anak cucu berjalan dan sebagainya. Itu sebab saya memilih tempat itu. Kalau Cikgu Ida dengan Cikgu Rohaida, saya tahu sebab banyak dusun kat situ. Gitu. Okey? Boleh tak saya bagi 5 minit untuk cikgu-cikgu fikirkan? Senang aja. Sediakan 3 clue, nanti kita tengok siapa boleh teka kenapa pilihan tersebut dibuat. Okay, jom kita main. Ini tugasan personal ke Puan? Personal sayang. Sekejap aja. Okay. 5 minutes. Jadi saya nak tanya, semua orang kena jawab untuk, kalau Cikgu Ida buat ni, kita akan minta orang lain teka tempat tu di mana. Dah siap ke? Teringin nak melawat ke mana? Kenapa nak mendiami tempat itu? Dan ianya tempat yang agak sesuai dengan personaliti anda. Tak kira lah kat dalam Malaysia ke, dalam negara ke, dalam negeri sendiri ke, dalam kampung sendiri ke, dalam luar negara ke. Mesti setiap orang ada impian. Ingin sangat nak pergi kat situ, kenapa ya? Gitu. Dah siap? Siapa yang dah siap? Dah? Okey, 1 minit lagi. Okey, siapa yang dah siap? Cikgu Mat mana Cikgu Mat? Cikgu Mat. Ada. Cikgu Mat dah siap? Dah tahulah impian Cikgu Mat ni. Impian saya. Apakah? Tapi jangan cerita tempat yang Cik Mat nak pergi tu. Cikgu Mat just bagi clue je. Bagi clue kat dia orang, biar dia orang fikir. Bagi 3 clue. 3 clue. Satu, dia tempat ini banyak makanan yang kita makan sekarang. Okey, lagi? Kemudian dekat situ
orang panggil apa ya? Raja, tempat raja, tempat raja zaman dulu lah. Dia ada makam kat situ. Tempat bersejarah lah ni. Tempat bersejarah. Okey, lagi satu clue. Clue satu lagi. Dekat situ saya dilahirkan. Itu je lah. Wah, siapa dapat agak teka? Balik kampung. Kedah. Nampak tak betapa rindunya dia dengan kampung dia? Langkawi lah tu. Langkawi lah tu kata Cikgu Nazli. Kedah tu. Tapi dia kata tempat tu bersejarah. Langkawi kot. Kalau Melaka pun bersejarah, tapi Cikgu Mat orang Melaka ke? Rasanya dia belah-belah Kedah sana kot. Cikgu Mat orang utara. Kan mesti dia kata dia rindu sangat dengan kampung ni, Langgar. Langgar, Kedah. Itulah. Ya, Tapak Mahathir. Ini adalah idola dia ni, ya. Itulah saya membesar. Ya, Cikgu Mat dah rindu nak balik kampung siap. Cikgu Mat. Ya, Cikgu Eni. Nak cakap apa Cikgu Eni? Kesian Cikgu Mat. Ya, Cikgu Eni. Siapa yang bersipati dengan Cikgu Mat ni, dia dah meluahkan rasa kerinduannya terhadap kampung. Kenapa Cikgu Mat jadikan sebagai idola Dr. Mahathir? Sebab kita tahu kan, sesuai dengan personality anda. Dia jadikan Mahathir sebagai idola lah ni, tempat langkah kan, tempat lahir Tun Mahathir kan? Cikgu Mat. Pemimpin banyak kat sana. Ya, Abdul saya. Rahman. Baru aku tahu. Mat, makam apa yang ada Mat? Makan di Raja tu tepi rumah saya. Allahu Akbar. Memang sebenarnya Cikgu Mat. Ingatkan makan masuri tadi. Itulah, ingatkan Makan masuri. Ada masuri sajalah. Sebab saya dok fikir Cikgu Mat dia orang Kedah, tapi mana kita tak ternampak dekat situ ada bersejarah sangat lah kan. Kalau kat Melaka tu memanglah tempat yang bersejarah, tapi rupanya ada banyak ya, sebab pemimpin ramai dilahirkan di negeri Kedah ya. Macam kita punya Tunku Abdul Rahman pun dimakamkan dekat makam tu. Allahu Akbar ya. Tambah-tambah sekarang ni macam siapa tak suka Mahathir tak apalah, tapi saya sangat suka dengan dia punya pemikiran yang sangat jauh ke hadapan. Ya, saya suka pemikiran dia. Saya sangat suka. Memang tak ada tolok tanding dekat Malaysia ni lah. Tak ada lagi orang semacam dia. Dia janganlah kata engkau dah nyanyuk, tak. Sekarang dia masih lagi berfikir. Yang itu yang kita nak. Ya, kadang-kadang orang ni itulah, orang bagus ni dipandang positif, negatif kan. Okay, terima kasih Cikgu Mat. Ya, Cikgu Mat rindu kat kampung. Allahu Akbar. Okey, siapa lagi? Nak ni, jom cepat. Ini main-main bahasa tau. Kalau kita main dengan Kak Kanak, kita main teka-teki dengan diorang. Okey, siapa? Cikgu Ida. Waalaikumsalam. Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di tempat ni di tempat ni banyak makanan orang Jawa. Wah, rindunya nyong. Okey. Banyak makanan orang Jawa pertama. Okey, kedua. Gelak dia. Kedua, kebudayaannya pun hampir sama dengan kita orang Malaysia juga dekat sini lah. Kemudian bahasa, mereka mudah dipahami jugalah. Tapi ada slang-slang jugalah. Bahasa ni pun kita boleh follow, kita boleh ikuti. Okey. Apakah tempat yang saya suka tu? Alright, cepat. Siapa boleh, mesti kawan-kawan dia tahu ni sebab Cikgu Ida mesti dah cerita. Aku teringin nak pergi kat situ. Aku memang kalau buka je PKP tempat tu pertama aku akan tuju. Siapa boleh jawab? Indonesia. Indon. Ada Indon Johor. Tu lah lagi satu nak balik kampung, teringin nak balik kampung tu. Pandai. Johor ya. Cikgu Ida.
Boleh. Johor yang nak balik kampung jugalah ni. Ya Allah, Parit Jawa. Ya Allah, Tuhan. Ya, muak-muak. Awal. Dia budak baik. Tapi- Oh. Parit Parit Jawa apa? Tapi maksud negeri yang saya masuk ke Malaysia. Malaysia Ya, lah. dia di dalam Malaysia tapi memang ramai orang Jawa. Sebagai orang Jawa kan. Namanya negara Jawa tapi di Malaysia, Parit Jawa. Okey, kesian. Cikgu Ida pun rindu nak balik kampung rupanya ya. Kenapa? Sebab dia adalah personality. Ingat environment yang agak-agak sangat-sangat apa orang kata selesa, seronok kan. Tambah-tambah teringatlah musim buah sekarang dekat Muar memang banyak ya. Buah-buahannya itu environment yang menyeronokkan. Betul. Sudah nangis. Satu Cikgu Ida ni dia kadang-kadang suka ketawa, suka nangis juga ni. Kan? dah lah macam Tahu je tahu daripada baca buku orang macam ni. Allah, siannya Cikgu Ida nak balik kampung sama dengan Cikgu Mat. Okey, siapa lagi? Terima kasih Cikgu Ida. Sweet sangat. Lagi siapa-siapa Sama-sama. yang bergenang air mata aku. Okey, siapa dia? Okey, Cikgu Asna. Okey, Cik Kelantan. Dia dekat Kelantan ni. Apa dekat Kelantan boleh? Boleh. Cik Kelantan. Okey, saya teringin nak pergi ke satu tempat tu, tempat kelahiran seorang tokoh. Tokoh agamawan yang hebat, dari segi falsafah hidupnya sangat hebat. Okey. Dan dekat situ tasik yang sangat indah, ada bukit, dan bila saya baca karya dia tu, ya Allah, saya rasa seolah-olah saya berada di tempat itu. Oh. Makanan best. Tak jauh sangat lah, cuma dia tu rumpun yang sama dengan kita, rumpun Melayu. Dan kita fahamlah percakapan dia. Okey. Silakan, siapa boleh jawab? Cikgu Asna punya soalan. Saya tahu. Indonesia. Kat mana Hamka? Bukit Tinggi. Indonesia. Kelahiran Hamka. Dunia hampa. Sebab saya nak ada tasik. Ada tasik. Hamka ada tasik. Hamka ada tasik. Mana Bukit Tinggi kan? Bukit Tinggi. Memanglah. Kita baca buku dia dan bila kita pergi dekat situ rasa apa yang kita baca tu itulah, tak ada sikit pun yang terinsert daripada benda tu. Betul. Sebab Hamka dia menceritakan tentang reality. Ya, that's why kadang-kadang kita terlupa tau. Macam cikgu-cikgu ni, saya kalau katalah cikgu-cikgu yang dah lama bekerja dan lalui macam-macam pengalaman, kenapa tidak dibukukan? Tapi Hamka buat, ya. Hamka buat macam tu supaya bila kita baca sebenarnya kita berada bersama-sama dia, dekat sebelah dia. Seolah-olah berada di sebelah dia. Kita tengok tahu Vanderbilt lah, saya baca menangis. Betul. Ya. Tahu Dia punya penulisan memang hebat. Penulisan dia memang hebat. Bila kita baca, mula-mula saya terasa nak pergi sangat tu. Bila saya baca Hamka tu dalam kenang-kenanganku tu, saya sampai baca sekali sebab saya rasa kita dapat, bila kita baca tu seolah-olah kita berada kat situ. Dan masa husband saya tu masih sihat, kita orang sempat pergi. Tapi tak sempat pergi lama lah sebab kerja kan. Jadi kan anak, jadi itulah. Tak apa, Cikgu Hasna nanti kalau dah pencen nanti kita buat grup ya. Kalau dah boleh buka PKP, kita pergi merantau nanti ya. Apa lagi nak kira? Kita kan dah tak ada apa-apa nak buat kan selain daripada sebenarnya bagus ya kalau kita melancong ni, sebenarnya kita lihat keindahan Allah ya. Apa ciptaan Allah yang itu yang kita akan kongsikan. Sebenarnya apabila kita pergi ke sesuatu tempat tu, kita menginsafi diri kita. Tengok betapa besarnya ya, betapa besarnya kuasa Allah menjadikan satu tempat tu beza, satu tempat tu lain. Dari situ kita adapt dan kita akan hasilkan sesuatu untuk orang lain rasa juga. Macam tu yang Hamka buat. Ya, so makan sangat. Sedap. Ya, masakan orang Indonesia ni sama seperti kita. Ya. Saya kira bilangan bekas tu ada 16. Itu nasi padang atau masakan padang kan? Semua ada. Letak je atas meja, pilih lah. Kalau kita tak makan tak perlu bayar. Tapi kalau kita dah makan, walaupun sedikit, walaupun secuit, kita kena bayar. Tengok dia meraihkan orang lain dengan memperkenalkan kepelbagaian budaya. Maknanya dia memperkenalkan budaya dia melalui makanan. Lebih kepada makanan. Dia tunjuk semua.
Satu lagi saya nak share kan. Tak apa kau cakap banyak sikit. Tak Panjang apa, sikit. tak apa. Cakap je. Sekarang kita nak main-main. Ni, bila dia menyediakan macam, dia banyak menggunakan bahan-bahan alami. Contohnya, Ya. pergi dekat hotel dia tu, dia punya welcome drink tu, dia buat air tu, air apa yang buah apa tu? Avocado. Avocado memang lah kat sana, avocado coklat. Apricot. Apricot. Satu yang warna merah tu apa? Buah apa? Ada 5. Buah buah apa tapi dia punya bancuhan dia tu dia gunakan yang bahan semula jadi tu. Lepas tu digunakan kulit kayu manis untuk buat tu. Lepas tu saya makan dia punya pie. Saya makan saya tengok sebenarnya ni sayur apa kat dalam ni. Rupa-rupanya digunakan daun pucuk ubi kayu. Allahu Akbar. Tengok hebatnya kan? Hebatnya dia orang memikirkan. Hotel yang kalau tempat kita kat situ memang 5 bintang punya hotel tu, memang maksudnya makanan tu dia seolah-olah dia macam dia memperkenalkan makanan tradisional. Tadi tu buah makisa, Cikgu Hasnah, Cikgu Hidayah kata buah makisa. Bukan makisa. Dekat tempat kita pun banyak. Buah apa saya lupa lah. Tempat kita buah-buahan banyak tapi kita kurang memperkenalkan. Roselle, Cikgu Balkis kata. Roselle. Terima kasih Cikgu Balkis. Banyak sangat buah kan kita tak ingat. Sampai kita sendiri pun tak tahu. Bagus. Itu pun kita boleh share juga. Kalau kita nak buat masakan dekat Taska, mungkin kita boleh sediakan masakan-masakan daripada bahan alami seperti yang Cikgu Hasnah cakap. Ya, so kita perkenalkan dengan anak-anak, lepas tu kita buat bersama-sama. Ataupun kita dah siap masak, lepas tu barulah anak-anak kita tahu makan pucuk ubi. Cuba tanya budak-budak sekarang, pandai tak nak makan pucuk ubi? Kalau 100 orang, mungkin 2-3 orang je yang gerti nak makan pucuk ubi. Tapi kalau kita pelbagaikan masakan tersebut, dia akan jadi lebih menarik. Okey, last. Siapa lagi yang nak share dia punya impian? Saya tinggal di Johor. Okey. Saya pula kalau saya nak share, saya lebih kepada tempat, tak kisah di mana dalam dunia ni. Cuma pemandangan dia putih dan biru. Sangat nyaman. Dan saya bercita-cita kalau ada nak duduk di situ dan saya nak tengok kalau ada Taska yang di tempat kawasan tu. Wah, di dunia ni biru dan putih. Maknanya di tepi laut lah ni. Ya, betul. Okey. Siapa dapat tempat yang paling saya suka dan saya fikir kalau saya ada rumah tepi laut, kalau saya boleh buka Taska tepi laut, banyak yang bestnya anak-anak dapat bermain pasir dan juga bermain dengan air. Cikgu Nazli, Pantai Merdeka. Gitu. Dia tak nak pergi jauh ni Cikgu Nazli ni. Kalau dekat Negeri Sembilan, Port Dickson. Port Dickson dia selut. Saya lebih suka di Port Dickson. Kan dah pecah rahsia dia Port Dickson. Dia terus jawab. Sebab Port Dickson saya punya lokasi dengan anak-anak mesti pergi tiap-tiap tahun. Cuma tahun lepas tak boleh pergi sebab pandemik. Tahun ni pun tak boleh pergi juga rasanya. Sebab dia memikirkan tentang nature, kan? Ya, semua nak balik kampung nampak? Saya nak balik. Salina nak balik Pontian. Kota Tinggi. Ada kebun kat sana. Nak buka dalam kebun. Doktor, ada saya punya tu ada tu. Dekat chat saya tu ada clue tu dah diberi. Cuba teka. Okey dekat chat. Cikgu Cikgu Salina. Rindu Pahang, sian Cikgu Juinin. Yang paling utama kita nak pergi ke Mekah kan, walaupun kata sebalik hari pun kita rasa nak pergi hari-hari gitu ya, kita punya impian. Okey, Cikgu ni, saya tinggal di JB, lepas pension nanti maybe akan tinggal di Kota Tinggi. Clue pertama, tempat yang saya nak pergi nanti ni jauh. Ya, tiap tahun pasti ada orang akan ke sana. Sekarang tak boleh lah. Balik dari sana gelaran dah lain. Hajah Salina bin Hani. InsyaAllah saya doakan ya. Amin. Cikgu-cikgu semua ya dapat pergi menunaikan ibadah haji apabila telah ada kebenaran nanti. InsyaAllah. Memang tak ada siapa pun dekat dunia ni kalau orang Islam tu tak ada impian seperti itu ya. InsyaAllah kita sama-sama
berdoa ya impian itu mendapat ya makbulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya. Sebab itu je lah paling utama. Ini kita main-main kan bila kita, sebab saya just nak buka minda masing-masing. Saya nak tahu sebenarnya cikgu-cikgu ni yang paling utama dalam pemikirannya apa. Sebenarnya nak balik kampung, kesian cikgu nasib baik saya duduk dekat kampung. Alhamdulillah semalam saya selepas habis kelas saya dapat hantar bapak saya sakit, yang ambil dia dekat kampung, hantar dia pergi KPJ, selesailah tugas semalam alhamdulillah. Tapi yang lain-lain insya-Allah lepas ni nanti kita doa sama-sama selepas cuti sekolah bulan 12 kita dapat balik kampung. Ya cikgu Mat, benung je. Ya. Alah cikgu ni seremban boleh balik cikgu ni. Dia rindu durian, betul cikgu ni tu. Roket yo, boleh balik. Aduh, hai kesian tak boleh. Okey. So saya doakan ya supaya kita semua dapat balik ke kampung dan tengoklah kita punya kehidupan silam ya, supaya kita terus dapat refresh kita punya otak. Okey, alhamdulillah cikgu semua terima kasih banyak ya, enjoy ya kita punya aktiviti pagi ni. Tak sedar dah habis. Ni sebenarnya kita kena buat refresh ya setiap hari dengan anak-anak. Ya, tengok balik apa yang telah berlaku semalam. Ya, supaya anak-anak itu sentiasa mengingati sejarah. That's why sekarang anak-anak kurang minat dengan sejarah. Bila kata Allah subjek sejarah menyampahnya nak kena ingat itu ingat ini. Sebab kita tidak ya mengajar anak-anak ini mengingati kisah silam. Ini yang kita cuba ya, maknanya hari-hari kita akan refresh anak tu, kita tanya, hari-hari kita akan buat quiz, kita akan bantu mereka untuk berbahasa. Ya, sebenarnya permainan ini adalah salah satu permainan untuk meningkatkan bahasa kanak-kanak. Ya, selain daripada itu menjadikan mereka lebih kreatif ya. Okey, so terima kasih semua. Kita teruskan kita punya kelas hari ini. Ada 5 minit. Dah buka-buka mata menangis kan sebab teringat kampung. Pergi ambil tisu lah. Okey. Takpelah kita teruslah, kejap lagi kita rehat dulu ya. Okey. Boleh ke bermain di prasekolah? Ya, di prasekolah aktiviti bermain merupakan salah satu aktiviti yang kerap dijalankan dalam mengimplementasikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Ini kerana bermain merupakan fitrah semula jadi kanak-kanak dan sesi pembelajaran akan lebih menarik dengan adanya aktiviti bermain. Cikgu guru perlu mengetahui jenis-jenis permainan sekiranya mereka ingin melaksanakan pendekatan belajar melalui bermain. Itu je cara yang kita boleh buat, banyakkan bermain agar aktiviti itu ya dapat membantu anak-anak tadi mengeluarkan idea, pandangan, pendapat ya, lebih kreatif dan sebagainya. Bermain ini sebenarnya macam simple tapi ia memberi kesan yang sangat mendalam dalam diri anak-anak. Main aja. Ya, kadang-kadang macam tadi kan, apa sebenarnya aku nak buat ni sebenarnya kita just nak main bahasa. Kita just nak, orang kata reflect balik. Kita kena ada satu impian ke hadapan ya, sekurang-kurangnya. Kalau dulu kita tak tahu pun Cikgu Nazli sebenarnya nak buka taska tadika dekat depan dekat pantai ya, berhampiran dengan pantai. Ada banyak hotel-hotel sekarang dah terbengkalai. Cikgu Nazli kita tengok Cikgu Nazli supaya nanti insyaAllah ya, mana tahu ada yang nak jual murah Cikgu Nazli boleh ambil ya. Nature walk kat mana? Jangan jealous, saya belum ada lagi kat Malaysia. Cikgu Nazli bawa mahal lah tepi pantai. Saya dah pernah Riki. Tengok dah pernah Riki tu. Okay. So tak apa, insyaAllah Cikgu Nazli ni dah banyak hotel tutup sekarang ya, ada offer banyak ni sekarang ya. So macam tak nampak satu orang kata yang mana daripada luar negara ya, diorang dah let go dah diorang punya harta-harta yang ada kat Malaysia ni kan. So kalau ada lah, mana dah tahu ada rezeki, kita doakan sama-sama. Hotel kat PD banyak, betul. Ya. You bayangkan, you belum ada kat Malaysia ni, bawa anak nature walk pergi ke pantai, main timbus badan dekat pantai. Gitu. Ada. Melainkan kalau ada orang buat itu, saya nak bagi tahu belum ada lagi taska yang buat macam tu. Melainkan kalau ada orang ada buat projek lawatan ataupun pergi berkelah ke pantai. Tetapi kalau kata tiap-tiap pagi nature walk ya, bawa anak-anak pergi kutip kulit kerang kan. Main-main pasir, tak ada. Belum ada. Sebab kita ni, fikiran kita kalau nak buka taska tadika mesti dekat rumah, mesti dekat kawasan perumahan. Ya, kalau kat dalam sawah padi pun tak ada siapa nak fikir.
Wahalnya satu tempat yang sangat-sangat menarik kalau kita nak jadikan sebagai taska dan tadika. Ya, saya pernah ada seorang pelajar KAP ataupun peserta KAP, dia kata, saya ni duduk dekat Bendang puan, rumah saya memang cantik, saya dah buat kat Bendang. Macam mana kalau saya nak buka taska ataupun tadika kat Bendang? Ya, sampai dia kata boleh tak, laku tak? Cuba dulu, you buat dulu. You tunjukkan servis apa yang ada dan parents akan pergi ke Bendang tu. Parents sekarang pun dia nak sesuatu kelainan. Tak tahu ni dah lama dah pandemik ni, sebab saya ingat saya bagi talk tu dekat Perlis masa tu bulan 2019. Dia lah buat apa ni, kita orang ada buat discussion apa semua. Kalau kat Kelantan ada pantai milik 9, betul lah Kelantan ni tanah dekat Tumpat Kelantan pantainya dekat Bacok. Pantai Cinta Berahi tu memang orang Melayu semua kan, tapi kalau kat sini dekat Port Dickson tu majoriti milik Cina, orang Melayu kita kurang lah. Ya, okay. So jenis-jenis permainan yang perlu diketahui oleh guru antaranya ialah seperti berikut, iaitu permainan fizikal, ya, permainan kognitif macam tadi tu lebih kurang macam permainan kognitif juga lah. Ya, permainan simbolik yang kita buat tadi pun lebih kurang macam permainan simbolik. Sebenarnya di antara satu permainan dengan satu permainan tu dia ada kaitan. Cikgu Hasna kata PCB Pantai Dapur, ya. Okay. Kemudian tu kita ada permainan sosial, ya. Bagaimana kita nak ajar kanak-kanak supaya boleh bersosial. Okey, permainan ni adalah di antara permainan-permainan yang kita akan perkenalkan, iaitu permainan fizikal menurut Rohati dan Brainan. So ini adalah salah seorang tokoh yang kita kena pegang, ya, supaya taklah kita kata kita nak ambil tokoh dari barat je. Sebenarnya tokoh-tokoh ni dia memperkenalkan sesuatu. Dan bila kita berkomunikasi, ya, sama ada dengan parents ataupun siapa-siapa yang ada di luar sana yang kurang arif tentang bidang pendidikan awal kanak-kanak ni, dan kita boleh memperkenalkan, okey, Rohati kata sekian. So orang akan lebih confident, ya, dengan kita punya kewibawaan ataupun kita punya kepakaran. Ni entahlah, saya tengok dalam akta taska tapi tak ingatlah section berapa. Kalau macam tu orang terus hilang keyakinan. Ya, kalau kita nak promote sesuatu, kita kena betul-betul yakin bahawa kita ni betul-betul faham dengan benda yang kita akan sampaikan. Okey, so dia kata, ya, pendidikan fizikal adalah sebahagian daripada proses pendidikan yang berlaku melalui pengalaman dalam pelbagai situasi. Dia berlaku daripada proses, ya, pendidikan melalui pengalaman. Kalau tak lalui pengalaman tu, dia tak akan ada pendidikan. Mesti dah buat benda tu dan baru dia boleh simpan dalam memori dia. That's why bila kata main checkpoint, dia adalah aktiviti fizikal, ya, kita sampai sekarang ingat, aku dia kata getas paras pinggang pun tak nak lompat. Itu adalah dia macam mana kita mengekalkan, ya, kita menakul benda tu dan menjadikan ia lekatan di dalam memori kita. Yang itu yang paling utama, kita kena buat dulu dan baru ada sesi pendidikan dekat situ. Dia kalau tak buat memang takkan ada. Just tengok secara macam sekarang kan. Kita tak ada contoh-contoh tertentu. Macam mana kita nak ingat? Baca je dekat slide ni. Lepas tu tak ada tunjukkan contoh-contoh yang tertentu. Apa ni boleh tak? Lepas ni kan kejap lagi terlanggar batu dah hilang. Apa tadi? Ajar tu cakap apa dah lupa. So sekurang-kurangnya bila kita ingatkan kembali, ya, proses yang sebelum ni yang pernah kita lalui, menjadikan, ya, pendidikan kepada yang lain juga. Ya, macam contoh, tahu dah dalam grup ni semua, ya, dalam kelas ni semua dari Indo. Kalau tidak semua tak tahu. Tak tahu pun kita ni berada dalam kampung ke, kita berada dekat luar ke. Cikgu Salina boleh tak tutupkan satu lagi? Saya tu, okey. Dia terbuka. Sekejap, ya. Terbuka, ya. Terima kasih cikgu. Okey. Ia permainan motor yang boleh meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Agak-agaknya apa permainan motor yang boleh meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus kanak-kanak? Permainan motor. Main sampai tak ingat, sampai lupa diri. Tapi hasilnya dapat meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak. Kalau dekat sekolah biasanya kita ada pendidikan jasmani.
Kalau cikgu tu asyik-asyik main ni, asyik-asyik main ni, menyampal aku. Dia budak suka main bola sepak, dia suruh main bola jaring. Sebab cikgu tu guru bola jaring. So dalam bermain pun kita kena pastikan permainan yang kita nak bagi tu anak-anak tu suka dan bersedia, dan barulah boleh meningkatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Agak-agak permainan apa yang boleh meningkatkan motor kasar dan motor halus walaupun permainan tu nampak simple. Main congkak dekat atas tanah tu boleh ke meningkatkan motor kasar dan motor halus? Boleh? Macam mana tu? Korek-korek, ada ulat, ada cacing, ada kuman. Kan kalau parents sekarang lah, kalau dulu memang kuku kita ni penuh dengan tanah. Kan, selagi tak penuh dengan tanah, selagi tu kita tak berhenti. Sampai keras kadang-kadang dalam kuku. Tapi bagusnya sekarang kita boleh kerja, tak kira lah berapa lama boleh angkat buah, boleh kutip buah buah kelapa sawit sebab kita punya ni kuat. Betul tak? Cuba suruh budak sekarang. Alah, sakit lah, penat lah, itulah nak lipat kain pun penat. Cikgu Ahmad, masa kecil-kecil dulu permainan fizikal, Cikgu Ahmad buka je, saya terus nampak dia, saya terus tanya dia. Permainan fizikal apa yang Cikgu Ahmad tak boleh lupa sampai sekarang? Saya dulu kecil-kecil saya suka main gasing. Lupa nak cerita pasal gasing kan? Gasing. Sekarang ni gasing baru dia tak ada paku. Dia main Anak macam saya mana? dia suka main Beyblade nampak tak? Dia tak ada paku. Kalau saya dulu dia ada paku. Dia sama je kan, lebih kurang Cikgu Mat kan? Sama je. Dia nak pusing tali tu guna jari, lepas tu dia nak pukul tu dia guna tangan kasar memang. Sekarang ni kalau main blade tu dia boleh lawan-lawan macam tu tak Cikgu Mat? Dia suka-suka je. Nampak? Saya dulu lawan letak dalam bekas, dalam bulatan tu, tengah pukul sampai dia keluar. Apa perbezaan di antara permainan sekarang dengan permainan dulu? Mungkin lebih kepada keselamatan lah. Keselamatan ataupun bagaimana kita tahu kanak-kanak sekarang dengan kanak-kanak zaman dahulu dari segi dia punya keyakinan diri, dari segi dia punya personality, dia punya perbandingan. Pada saya lah, kalau dulu setiap kekurangan tu dia kena fikirlah. Macam mana dia nak pasang, sebab apa dulu tak ada yang lengkap kan, dia kena buat sendiri. Maksudnya ada kreativiti kat situ lah. Sekarang ni beli tak ada kan? Sekarang ni pergi beli je dah. Itulah nampak kan kat sini perubahan. Diorang boleh buat perubahan tetapi kesan dia kepada alat permainan tersebut. Yang kita nak hasil daripada bermain. Contoh macam Cikgu Mat cerita main gasing. Kenapa Cikgu Mat jadi bijak sekarang? Sebab dia memikirkan bagaimana nak menyelesaikan. Aku mesti menang. Dapat keluarkan semua orang, aku menang. Betul tak? Perkara utama yang kita fikir, setiap kali bermain kita nakkan menang. Betul tak? Tapi sekarang ada tak budak-budak tu fikir dia nak menang? Tak ada kan? Tak ada lah. Yang itu yang kelemahannya alat permainan sekarang dengan alat permainan dulu-dulu. Permainan dulu-dulu setiap kali kita main, kita mesti nak menang. Mesti kita nak tunjuk kita hebat. Mesti kita nak achieve apa yang kita impikan. Kalau kata main getah tadi sampai dapat hadiah getah sampai gelang tangan. Kan? Yang kita main getah. Campak getah masuk dalam lubang. Ingat tak? Siapa batang? Masukkan getah ke dalam batang-batang yang kita susun. Siapa yang masukkan banyak, dia dapat getah banyak. Ya, sebab kita sekarang nak mudah beli benda tu supaya keselamatan sikit sangat Cikgu Mat kan. Ada tak budak-budak mati kerana tercocok jarum paku dekat kita punya gasing tu. Ada tak yang terbijak, ada tak yang luka, ada tak yang cedera? Sebab Ada. tak ada kan. Tapi bila sekarang cuba bagi gasing tu pada parents, apa dia akan fikir? Dia rasa macam Acak atas kepala. itulah takut terkena rakan. Begitulah. Tak Cikgu Mat, sekarang ni yang menakut-nakutkannya adalah orang yang berada dalam persekitaran. Ya, Kalau betul. saya sekarang ni, saya nak bagi kat Cikgu Mat ni ada gasing 5 biji, tolong bagi dekat anak-anak Cikgu Mat main. Cikgu Mat main gasing hebat. Patutnya benda tu kena turun kat anak-anak. Agak-agak Cikgu Mat akan jawab apa bila saya bagi gasing tu? Dia tak boleh buat, bahaya. Takut juga, begitulah. Kenapa nak
tak takut. Cikgu Mat fikir tak dulu. Mak ayah kita tak pernah pun fikir benda tu sebab dia nak anak dia benar-benar berani, benar-benar kreatif, benar-benar boleh berdikari. Tapi kita sendiri yang telah mematikan ya impian anak-anak untuk berjaya. Ya macam dulu kita main point tu, siapa paling tinggi dia menang. Bukan dia dapat hadiah pun. Tapi kita punya kebanggaan tu sampai sekarang. Kenapa boleh berjaya? Sebab pengalaman lalu yang mengajar kita untuk terus achieve apa yang kita impikan. Adakah kita buat pada anak-anak kita sekarang? Janganlah nanti jatuh. Mungkin educated, mungkin dia dah belajar banyak, dah tahu banyak dari segi pengetahuan. Jadi banyak yang dia perlu kritik daripada segi tradisional. Okey, Cikgu Mat, saya suka cikgu-cikgu yang ada dalam kelas ni adalah orang akademik dan juga skill. Okey. Adakah sekadar kita belajar teori kita boleh berjaya kat luar sana? Tak. Ya, kan cikgu? Cikgu Nazli setuju dengan saya, yang lain-lain macam mana? Adakah bersetuju? Adakah kita ni tahu tentang akademik sekadar kita tahu teori, kita boleh berjaya dekat luar sana? Nah, saya nak tanya. Cikgu Salina kata kalau dekat dulu dekat laman, sekarang ni Cikgu Salina bukan isunya di laman ke, kita tak ada laman ke apa. Kita ada peluang sesekali balik kampung, kampung pun masih luas. Ada tak kita nak bawa kita punya guli, kita nak bawa kita punya gasing, bawa balik kampung sesekali lah, kata setahun sekali pun kita perkenalkan kepada anak, Cikgu Mat memang hebat main gasing. Takkanlah skill tu dah hilang kan. So, mari kita main gasing. Simpan Cikgu Mat dalam kotak ya. Balik ni cari balik guli tu masih ada. Dalam pasaran sangat ada. Sesekali bila balik kampung itulah peluang yang kita ada sebab ada kawasan lapang. Kita tak boleh fikirkan masalah. Memang setiap benda tu ada masalah dia, tapi kenapa kita tak main kat kampung? Ya kita ni suka nanti kau kena langgar. Macam tu. Belum buat lagi. Kita dah fikirkan, anak aku nanti kena paku. Sayang kan? Sayang kalau kita dah biasa dulu diberi kebebasan, lepas tu kita sekat pula kebebasan tu pada anak-anak kita. Kita akan tengok ya bagaimana mereka tu tak boleh nak bersosial, mereka tu kurang kreatif. Yang itu yang saya nak ya, supaya cikgu-cikgu yang ada dekat dalam ni memang cikgu-cikgu pakar, orang kemahiran dan juga orang akademik. Dapat membezakan di antara lahirnya kau dari akademik dengan lahirnya daripada skill. Yang cikgu ni dua-dua ada. So kita adaptkannya, guna dulu untuk anak-anak kita. Cikgu Mat saya tahu dia ada anak-anak kecil tapi tak pernah bertunjuk gasing. Blade dia belinya. Aku tak minat. Itu adalah salah satu ya contoh di antara alat permainan moden, alat-alat permainan kita dari zaman dahulu kala. Dia macam main permainan wow tu. Ya, bagaimana kita nak uji kesabaran kita, tarik, dia pergi lagi. Lepas tu sangkut kat pokok, boleh panjat pokok. Cikgu umur berapa agaknya boleh panjat pokok, Cikgu Mat? Saya panjat pokok kelapa umur 8 tahun. Kalau sekarang anak Cikgu Mat nak panjat pokok rambutan yang banyak ranting tu, banyak dahan tu, agak-agak Cikgu Mat bagi tak? Saya bagi tapi tak ada pokok. Taklah kalau balik kampung, balik Kedah ke. Kalau duduk di kampung, saya ingat anak saya jadi macam saya lah. Itulah. Kalau dekat bandar sekalipun, kalau sesekali anak tu balik kampung, bagilah ya kebenaran ke anak-anak untuk diorang meneroka. Ya biarlah dia nak panjat pokok ke, tak payahlah nak. Tak payah, hang ni kecil lagi, biar aku tolong ambil. Bapak yang dah tak berapa nak betul tegak tu pula nak pergi panjat. So kita kadang-kadang tu lah menghalang ya kebebasan anak tu sebenarnya nak try ni. Aku nak panjat lah. Ya? Tapi selalu ya Cikgu Salina kata kecil-kecil. Tak kira dulu kita lelaki perempuan yang pakai skirt tu balik sekolah, dia tak kisah pun kalau ada orang nak intai dari bawah. Kita panjat je pokok. Tapi sekarang nak panjat pokok pergi cari seluar dulu pakai bahaya. Ya, kita ni selalu takut. Walaunya dulu kita tidak pernah pun diganggu. Tapi pemikiran kita yang membuatkan kita banyak halang anak kita daripada membuat apa yang mereka suka. Okey, terima kasih Cikgu Mat. Orang kampung, saya suka tanya orang kampung sebab dia punya pengalaman tu, ya pengalaman yang orang kata tak boleh beli sekarang ni. Ya kita duduk kat rumah yang tak cukup ruang, yang tak cukup kawasan untuk buat aktiviti fizikal terutamanya. Ya macam kita main
nak main layar-layar, kita buat sendiri. Boleh kita raut tu, tak ada berasa nanti tangan kena pisau ke. Memang tangan kita terpotong tapi mak bapak kita tak kisah pun. Kalau dulu tangan terpotong luka, mak bapak kita ambil minyak api kan, ingat tak minyak api? Curah minyak api, kopi. Ingat. Apa-apa yang ada dalam persekitaran, tak ada pun. Alah, nak aku dah luka, nangis-nangis mak sekarang. Pokok ceri Cikgu Annie muda-muda lagi pun ingat ya. Seronok. Dia memang kadang-kadang cuba kita fikirkan balik apa yang kita buat dulu, kenapa kita tak adaptkan kepada anak-anak kita. Ya, banyak-banyak benda yang kita permainan sangat banyak tapi kita dah jadi lupa. Macam mana nak main kalau kondi? Macam mana nak main? Ada lagi satu yang main tutup oren tu. Duduk je, kita main kita tembak dengan tangan tu. Ingat tak Cepi? Impact satu. Cepi. Ada main ceper. Ini Jawa punya bahasa ni, main ceper. Ya, tapi kita main daripada tutup botol kan. Dulu kita main minum botol oren bodoh tu kan, yang harga berapa sen itu. Kita kumpul tutup tu, itu jadi alat permainan. Ada tak kita gunakan untuk alat permainan anak-anak kita sekarang? Ada kan? Sekarang ni tak ada yang main dah. Sama kita dulu je. Tapi dekat situ dia punya apa ni cikgu? Sekarang ni dah pergi ke Ya, tak. Sekarang ni cikgu, kita kena kenalkan benda tu balik sebab benda tu tak ada. Kalau kita cari dekat Google pun yang ada gasing yang mana telah digazetkan sahaja. Tutup botol banyak cikgu. Tutup botol banyak. Kalau dekat kampung, milik rumah mak saya banyak temucut. Anak-anakan saya balik, main pusing temucut pun jadi. Ya. Main lawan Tarik-tarik siapa punya temucut putus. Lagi satu kan, ada satu permainan yang dekat atas tanah kita buat benang, lepas tu kita korek. Ada keluar binatang daripada tanah. Pernah main tak tu? Itu yang keluar tu ni, anak-anak. Tak tahu lah anak-anak ke apa benda. Tapi Itu memang bukan anak-anak puan. Selalunya kita cabut batang temucut tu, kita gigit-gigit, kita jolok dalam lubang tu, kita tarik keluar. ada binatang, ada Ada kadang-kadang semut, semut tu kan. temucut, Ronok. apa ni, anak-anak yang keluar. Kalau kita buat benda tu, memang kanak-kanak sangat seronok. Kat situ ada deria pemahaman dan dunia persekitaran. Kan ada sains kan? Kalau kata tunjang, Sebut pun susah sekarang. Allah. Tapi cuba. Kalau kita ada tanah, cuba kita buat balik. Ada, memang akan keluar binatang tu. Tapi kita dah lupakan. Okey, siapa yang minat nak buat buku, ya Cikgu Mat ni saya tahu dia main gasing, kita buat cerita pasal gasing, perbezaan di antara gasing dan juga apa nama tadi? Saya pun tak tahu nama blade tu. Beyblade tu ya. Dah lah mahal. Lepas tu tak ada faedahnya main budak lah tu. Okay. So aktiviti fizikal yang sangat menarik yang jadi idaman Cikgu Mat. Sebenarnya dia teringin nak main tu tapi dia buat-buat lupa je kan. Kalau dia main depan anak dia lawan wah. Sehari dah rosak kan Cikgu ni. Menyesal beli Cikgu ni mahal dah tu, beli dekat Shopee pula tu. Tak tahu siapa dia punya seller. Asyik kena tipu je. Dia pun dia ambil je. Buat kawah. Nanti kita buat, kalau dulu gasing tu ada orang tua yang kat kampung buat ataupun kita sendiri buat kan, daripada buah kelapa yang muda Kat tu. Kelantan itu memang permainan tradisional dia buat tu. Dia ada gelanggang dia. Tapi sekarang pun dah tak ada kan Cikgu Hasna? Dia sekarang ni tak ada lah, jarang sangat. Dia cuma ada buat persembahan dekat gelanggang seni, ada lah dekat Kelantan. Yalah, itu untuk orang kata menunjukkan permainan tradisional ya. Itu je sekarang. Okey, orang Sabah apa alat permainan yang biasa digunakan? Orang Sabah tak ada, Cikgu Mary. Ni saya suka sangat dengan suasana dekat Keningau. Beyblade nama dia, ya Allah. Saya memang tak tahu cikgu sebab anak-anak saya ni duduk kampung. Kami tak puas lagi main permainan tradisional. Saya selalu ambil upih pinang. Saya dah tanam 3 batang pokok pinang, itu je saya main. Ya, dengan anak-anak, dengan cucu. Saya sendiri pun kadang-kadang teringin nak duduk atas upih pinang tu lah. Main tarik upih. Saya memang setiap aktiviti tradisional yang saya buat tu saya akan upload dekat saya punya Facebook. Tengoklah, banyaklah aktiviti fizikal yang memang menyeronokkan kanak-kanak lah. Main rounders. Rounders. Saya upih pinang tu patut
Tengok cikgu Amy ada bagi tahu main rounders. Siapa yang buat kayu rounders tu? Siapa yang buat? Bukan kita beli pun. Kita buat sendiri kan? Tengok betapa kreatifnya anak-anak dulu. Sekarang ni anak nak pegang pisau dah umur berapa tahun pun kita tak bagi. Dah sekolah rendah, sekolah menengah tak bagi pegang pisau. Dulu tengok sampai jadi kayu rounders tu. Bola ni kita buat sendiri juga kan, daripada apa-apa saja yang kita jumpa, getah ke apa benda, pakai parang curi. Daripada scrap getah. Scrap getah. Itu saya kata, kenapa sekarang kita nak halang anak kita pegang parang, pegang, kita monitor lah kalau kita rasa ni takut sangat anak kita tak selamat. Ya, tapi dulu kata Cikgu Eni, dia curi parang bapak dia tak tahu pun, tapi tak ada pula tangan dia hilang, sekarang cukup 5. Saya biasa tengok, lastik lagi best. Ni Cikgu Mary punya kerja, dia ambil buah gatal, lepas tu dia lastik orang. Itu pun permainan juga. Ada je idea kreatif kita. Kadang-kadang kita main guna bola letup, kadang kita guna biji-biji apa-apa yang paling heaven dulu, dapat cari buah yang gatal tu. Kan kita main lastik-lastik kan Cikgu Mary. Kita lastik-lastik, lepas tu kena ke orang, habis gatal tubuh badan. Oh, bangga. Kat Kelantan ada satu permainan tu Puan. Buat kalau kat Kelantan kita panggil bedil buluh. Dia buat daripada buluh Buluh yang lubang dia kecil tu. Masuk pencucuk dia tu kita buat dengan buluh juga yang kita raut tu. Biji buah apa kat sini dia panggil buah cinirai. Tolak tu dia akan bunyi tuk. Memang mahal. Kalau di Selangor kita guna kertas surat khabar yang kita basahkan Cikgu Hasna. Lepas tu betul Cikgu Ani kata kita guna kertas yang kita basahkan, seronoknya. Kan sekarang dah keluar balik apa alat permainan yang kita guna pada zaman kanak-kanak kita yang sangat menyeronokkan, yang kita buat sendiri, yang kita guna peralatan-peralatan yang kita katakan agak berbahaya pada masa kini, yang sampai nak pegang gunting tak tajam pun peres sakut. Macam mana anak kita mempunyai jati diri? Bagaimana kita nak memastikan anak kita mempunyai kreativiti? Tak ada. Cikgu Eni, lepas ni saya nak tengok Cikgu Eni yang ada anak tu bagi peluang anak pegang pisau. Dia buat sendiri letup buluh tu. Memang benda tu kita kena ajar dengan student kita lah. Yang paling utama, sebagai seorang pendidik sekarang, kita minta setiap student kita cipta satu, kita cerita dulu, sediakan satu alat tradisional yang bukan ada dalam YouTube. Biar dia fikirkan bagaimana nak mencipta alat tersebut, tapi kita bagi clue. Okey, boleh kan cikgu-cikgu semua? Lepas tu Cikgu Salina dia minat menulis ni, nanti kita bukukan. Guna kotak terpakai, ya betul cikgu. Ya, banyak benda kita boleh. Cikgu gelak Cikgu Mary. Cikgu Mary mentanglah anak dia dah besar. Nanti buat dekat cucu Cikgu Mary. Okey, so itu adalah pengalaman. Kalau dia tak ada pengalaman, dia tak boleh nak fikirkan kenapa kita buat aktiviti tersebut. Bagusnya aktiviti fizikal dulu dengan yang dahulu kita buat tu dia memang betul-betul kita gunakan fizikal sepenuhnya, sama ada motor kasar ataupun motor halus Memang seronok. Cikgu Eni ni muda lagi tapi dia macam kita juga Cikgu Salina. Okey. Seterusnya permainan motor kasar melibatkan aktiviti seperti berlari, melompat, memanjat, mengimbang dan bergolek serta berguling. Tengok. Tapi kalau anak kita sekarang macam mana? Adakah mereka diberi peluang untuk bergolek-golek? Aduh, tak ada jangan golek-golek, nanti kotor baju, ada kuman lah atas lantai tu. Atas lantai pun tak boleh. Macam mana anak-anak nak merasa dirinya seperti kanak-kanak? Haknya sebagai kanak-kanak telah dicabuli. Itu yang saya suka. Ayat yang selalu akan saya guna, anak-anak punya kebebasan dan anak-anak punya hak telah dicabuli. Tak ikut CRC pun. Tak ada beri peluang kepada anak-anak ini berbebas menjadi seorang kanak-kanak pada masa kini. So kita cuba ubah mindset, tak apalah. Kalau kita tak ubah, orang lain dapat mengubah diri kita dan juga pendidik kita pun dah cukup bermakna Sebab bagilah kebebasan sangat banyak permainan fizikal, ada banyak aktiviti bermain yang kita dah lupakan. Kita sekarang ni kita cuba balik, kita bagusnya kita ada pendidik, kita cerita, minta pendidik kita keluarkan hasil tu untuk projek mereka. Boleh tak? Kita sama-sama buat.
Lepas tu nanti kita tunjuk, ni student I buat hasil daripada percambahan minda. Kan? Ada banyak. Tak payahlah kita nak cerita pasal Beyblade tadi. Tak payahlah kita nak cerita pasal sekarang ni apa permainan, sebab saya tak berapa suka dengan permainan yang ada dalam pasaran. Ya, ada banyak tapi tak ada manual. Parents beli sekadar beli. Tak tahulah untuk aktiviti fizikal tu dapat meningkatkan apa, untuk bahasa tu dapat meningkatkan apa, tak ada. Sebab alat permainan yang ada dijual di pasaran tidak membantu, ya, tidak memberi sebarang pengajaran dan pembelajaran kepada orang yang membeli, melainkan orang-orang yang ada dalam bidang tersebut, ya. Macam cikgu-cikgu ni saya tak risau, beli apa pun dia dah tahu nak manipulate alat tersebut. Nampak je satu bahan kita dah boleh manipulate, tapi parents di luar sana bagaimana? Ya, siapa nak memberi kesedaran tersebut? Kita lah. Kita, dia tanggungjawab kita agak besar, ya, selain daripada pendidik kita, masyarakat juga perlu kita didik, ya, supaya mereka faham, ya, beli alat pembelajaran kegunaannya apa. Kesian anak-anak sekarang ni, ada mak bapak dia memang sangat-sangat suka membeli tapi tak tahu bagaimana nak menggunakan peralatan itu dan untuk kebaikan anak dia sendiri, apa perkembangan yang diperolehi tak dia. Yang tu yang kadang-kadang kita kesian ni, kadang-kadang pergi tengok, puan, anak puan umur berapa? Anak saya perempuan, kenapa nak beli barang warna pink? Permainan warna pink. Mestilah anak perempuan pakai pink. Nampak? Kepekaan gender dekat situ pun dah hilang. Apa salahnya anak lelaki beli permainan pink? Apa salahnya anak perempuan beli permainan, alat permainan, anak perempuan beli permainan yang lasak-lasak? Dari situ kita dah ajar anak-anak kita tentang gender yang salah. Ya? Sampai ketua lah nanti dia kata, oh aku tengok nampak je budak lelaki pakai pink dah gelak-gelak semua. Salah ke mereka pakai baju warna pink? Ya, tak kisahlah, warna tu kadang-kadang yang membuatkan kita menjadi bertambah keliru. Ya, tengok tu budak lelaki tu minat menjahit. Salah ke menjahit? Ya, tengok budak lelaki tu suka main masak-masak. Salah ke main masak-masak? Ya, kadang-kadang bila kita dari segi kepekaan gender ni kurang tak peka dengan gender ni, dia akan jadi masalah untuk kanak-kanak sendiri pun kadang keliru. Dia yang menyebabkan kanak-kanak itu menjadi lelaki atau perempuan adalah persekitarannya. Maknanya apa yang diikut adalah persekitarannya, bukan kerana beli peralatan, beli alat tulis semua budak perempuan warna pink. Bila ada seorang budak lelaki beli pink, orang gelak-gelakkan. Tengok. Kat situ ya. Ya, kita kena tahulah dari segi kepekaan gender juga memainkan peranan penting. Ya, oh budak lelaki aja main Beyblade, budak perempuan tak boleh. Nampak? Sebenarnya semua alat permainan tu semua orang boleh main. Ya, macam panjat pokok, budak lelaki je boleh panjat pokok, budak perempuan tak boleh panjat pokok. Tu Cikgu Salina kata panjat pokok, masa kecil Cikgu Annie panjat je pokok, jadi je perempuan, comel je sekarang. Ada je pakai gelang kat tangan, tak ada je nak pakai getah dekat tangan kan cikgu. Itulah tu kadang-kadang ya, kita kena juga ya imbangkan dengan apa yang ada dalam pemikirannya. Pada kebiasaannya aktiviti motor kasar kerap dijalankan di luar kelas lah, ya. Yang itu kadang-kadang jadi halangan, tapi tak ada masalah pun. Ya, kalau kita buat taska atau tadika sememangnya perlu ada ruang aktiviti untuk fizikal. Maknanya kalau kita nak luluskan ni, macam saya lebih daripada 25 tahun terlibat dengan pendaftaran ya, dengan akta dan peraturan. Memang kita memerlukan ruang untuk kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal apabila diorang buat permohonan taska atau tadika. Tak ada, kalau dia kata tak ada padang berhampiran atau tak ada, cuba kita minta buat dekat rumah tepi. Kenapa kena buat rumah tepi? Sebab kita nak memastikan kanak-kanak itu dapat ya membuat aktiviti perkembangan fizikal dengan lebih bebas. Sebab kat dalam sana tak cukup. Ya, bila kata fizikal je memang kena ruang yang luas ya. Okey. Banyak benda nak sentuh. Bila saya kata 2 jam untuk fizikal, kita orang belajar bertahun-tahun kot. Tak apalah kita buat dulu, lepas tu nanti kita minta lagi. Ada banyak saya nak kongsi sebenarnya. Okey, seterusnya manakala permainan motor halus pula melibatkan aktiviti bermain dengan objek-objek kecil seperti menguntai, mengoyak, mengutip, penampal, mencantum dan menghasilkan objek kecil mengikut ciri tertentu. Itu je yang diorang main sekarang ni, guna-guna biji-biji, manik-manik. Macam kita dulu, dekat tunggu buah apa cikgu dan sendiri cakap semalam. Yang kecil-kecil, buah apa cikgu? Buah saga. Buah getah. Kan itu semua fine motor skill. Buah biji saga, buah getah adalah
macam-macam biji lah ni, batu-batu kecil ya. Buah getah tu dengan dia punya kelopak-kelopak tu semua jadi bahan permainan. Itu adalah untuk aktiviti fine motor skill. Kalau sekarang ni biji asam jawa, kalau belah-belah Kedah tu kan banyak pokok asam jawa, biji tu pun menjadi alat permainan bagi kanak-kanak. So sekarang ni ya kita ambil daripada bahan sebelum jadi, contoh macam kacang ya. Kalau kata tak ada lah, kalau tak ada dah orang kata biji getah yang susah nak cari, ya kita carilah kacang-kacang yang ada tu kan dia pelbagai warna, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah dan macam-macam kacang yang ada jual kat pasaran tu. Belilah sejemput 100 gram, 1 gram, 1 gram, jadikan alat pembelajaran, menggantikan buah getah yang dah tak ada, sarang getah buat berbaling, macam-macam lah benda. Suka dengan Cikgu Eni punya suasana kampung, yang betul-betul rindu dah dia. Kulit kerang tu ada macam-macam bentuk. So kita akan susun ya bentuk yang sama. Contoh kulit kerang yang kita makan selalu tu dia akan warnakan ya, warna biru, hijau, merah. Kemudian tu kita susun kulit kerang mengikut warna. Itu dulu ya. So dia sebenarnya selain daripada max kita dapat, ada juga deria kita dapat rasa. Tekstur dia berbeza-beza. Tapi cuba tengok alat permainan sekarang, licin je sebab dia berbuat daripada plastik ya, yang kita ambil daripada nature ni, sudah tentu kita dapat merasa dari pelbagai tekstur yang ada. Okey? So, kemahiran motor halus memerlukan kemahiran koordinasi mata dan tangan di samping kemahiran manipulasi dan berfikir. Terompah tempurung. Cikgu ini kena duduk dengan saya dengan Cikgu Nana nanti kita buat buku cikgu. Cikgu Nana dia pandai melukis. Dia boleh lukiskan bagaimana rupa tempurung tu lekat kat kaki, ada tali, lepas tu kita jalan. Aduh seronoknya. Rasa nak buat je. Petang ni nanti kita main terompah tempurung. Nana pun tak biasa main sebab dia orang bandar. Saya tak pandai mengeja. Ngada dah cikgu ini. Okey. Okey, kebiasaannya aktiviti yang berkaitan dengan motor halus adalah berorientasikan mainan yang menggunakan deria. Saya dah sebut tadi deria, seperti aktiviti bermain air, pasir dan bahan pelbagai tekstur. That's why kalau kata dulu anak-anak dulu, dia punya fine motor skill ni sangat mantap. Ya, sebab bila pegang sesuatu kita pegang pelbagai rasa. Sampai sekarang kita ingat. Ya, pertandingan, macam-macam pertandingan lah. Memang kalau boleh nak balik ke zaman kanak-kanak semula. Okey. Menerusi permainan ini kerana dapat mengasah daya cipta dan kreativiti mereka. Contoh seperti menganyam. Ingat, siapa yang masih ingat belajar buat ketupat umur berapa? Siapa yang pandai buat ketupat kat sini? Ketupat palas ke, ketupat daun ke? Umur berapa kita belajar ketupat? Saya masuk sekolah menengah baru belajar. Tapi dari awal mak kita buat, kita dah start pegang daun, betul tak? Kita tiru. Ya, betul. Walaupun tak jadi. Apa yang kita buat, semua kita pegang. Tak kisahlah. Benda yang kita fikirkan bukan kita jadi ketupat, tapi kita dah kenal lah itu adalah ketupat, ini adalah daun, rasanya macam ni, warnanya apa. Betul tak? Kalau dulu-dulu. Ya, kita dapat raut lidi, kepercayaan orang orang yang ada dalam sekitaran kita boleh pegang pisau. Maknanya dia orang bagi kebebasan untuk kita bermain walaupun sekadar daun dan tak berjadi pun tak apa. Tapi dapat satu round pun parents kita punya bangga, satu kampung tahu anak aku dah pandai dah. Alat permainan yang sangat mudah ya. Sekarang pun ada lagi daun ketupat, tak ada siapa pun nak buat. Orang dewasa pun tak pandai buat. Tak ada. Kita bukan nak pandai buat tetapi dapat rasa daun-daun tu semua. Licin, yang terbalik macam mana, yang licin macam mana, warna dia apa. Kita tak kata kau tak gagal nak buat sebiji ketupat akan dapat markah, tak. Bagi kita keseronokan bermain daun tu. Ya, boleh buat libas-libas. Lepas tu boleh buat macam pedang-pedang. Lepas tu kita buat, mak kita buat pula bentuk daripada daun ketupat tersebut. Dia tak nak kita ganggu, dia buat pula. So dari situ kita tengok ya. Dari daun ketupat macam-macam benda kita boleh buat. Ya, kita buat kerang, kita buat kalau duduk dekat rumah orang asli tu tengok ya. Untuk adat istiadat perkahwinan mereka pun mereka gunakan daun kelapa. Dan nak buat macam-macam lah benda boleh buat ya. Menganyam. Ni cikgu Mary memang suka. Dia menganyam. Tapi cikgu Mary sekarang nak menganyam guna plastik tu kan. Ambil lah dekat kebun ke, cari daun-daun kelapa tu biar dia orang rasa macam mana nak buat
anyaman dan sebagainya ya. Kita tukar kepada daun daripada kertas yang sedia ada, bosan benda tu ya. Sesekali, kan kita kata hari-hari, tapi sesekali. Kalau orang Sarawak, Sabah memang kerja menganyam menganyam. Sekarang dia tukar pula menganyam menggunakan plastik. Tapi knowledge tu dia dapat sewaktu kecil menggunakan daun kelapa. Tengok, diadaptasikan menjadi plastik tu, menggunakan plastik menjadikan ubat pula, beg ya, jadikan beg. Ya, tak kisah cikgu kalau kita ada pengalaman lalu buat daripada daun kelapa, kita tukar ya, kita ubah, inovasikan daun kelapa menjadi menggunakan plastik, dia jadi beg lagi tahan lama. Okey, right, ada jual. Memang sebenarnya ada, tapi kalau yalah kita tak ada kata tak terfikir aku nak pergi beli kat pasar, sebenarnya lambat ada je hari-hari. Dia tak ada kata tak ada raya pun ada je ya. Okey. Permainan kognitif iaitu merujuk kepada aktiviti. Yang tadi permainan fizikal, seterusnya permainan kognitif ya. Merujuk kepada aktiviti permainan yang berorientasikan penggunaan daya kognisi untuk mendapatkan maklumat. Ya, kanak-kanak akan mengenal pasti, mengamati, menyiasat dan mengingati pengalaman lepas serta membina pengalaman baru. That's why kita semua yang mempunyai pengalaman lepas yang sangat-sangat banyak ni, kalau kita luahkan, saya kata tak cukup kita nak buat 10-20 buku. Ya, ya. Dan orang yang ada pada zaman ini, bila dia tengok hasil kita tu, dia boleh tiru. Tapi sekarang ni siapa yang suka nak bercerita? Ya, kepada kanak-kanak yang ada. Cikgu-cikgu yang ada dekat tadika sekarang pun, dia tak ada pengalaman lalu yang seperti ada cikgu lalui sekarang. Cikgu ini galah panjang. Saya dah dapat dah soalan yang saya nak bagi di hujung-hujung kelas ni nanti. Dah ada pun di jawapan dia dekat chat room ni ya, dekat chat. Semua dah ada keluar dah sekarang ya. Okey. Semasa bermain, kanak-kanak menggunakan pemikiran untuk melakukan aktiviti secara berulang, berimajinasi, mencipta sesuatu dan mematuhi peraturan. Dan menurut ahli psikologis Belansky, terdapat beberapa kategori permainan kognitif yang boleh digunakan untuk mengukur keupayaan kognisi kanak-kanak ya. Okey, ini adalah bermain secara fungsian. Ya, dalam kognitif ni dia ada banyak ya. Bagaimana cara untuk kita bermain secara fungsian, kanak-kanak meneroka kepelbagaian bahan-bahan mainan. Inilah yang kadang-kadang kita tak pernah nak buat. Kita just main. Asal cerita je, permainan kognitif, ambil blok berwarna-warni, suruh kanak-kanak susun blok tu mengikut warna. Kira. Ya, tak memikirkan bagaimana cara kanak-kanak itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, contoh tadi Cikgu Mat buat gasing ya. Dulu-dulu kita kadang-kadang boleh buat gasing. Bila dia kena tak tepat tu, dia alih balik dia punya paku. Dia sengetkan. Itu saya tengoklah sebab pak saudara saya duduk dengan atuk nenek Pak saudara saya ada buat benda tu. Ya. Dia tukar, dia ubah. Mesti kita kena fikir bagaimana kita nak betul-betul sharp. Ya, apa jua alat permainan yang kita buat sendiri dulu, memang kita akan try, kita akan cuba perbaiki dari masa ke semasa sebab bahan tu kita buat sendiri. Contoh, kita buat layang-layang. Betul tak? Layang-layang ni kenapa tak naik tinggi? So, kita kurangkan bebanan dia. Kita rangka tu mungkin terlalu berat. Banyak sangat dia punya, buluh. Kita kecilkan. Mungkin cara, kita akan buat sampai betul-betul kita punya wow tu naik setinggi yang kita kehendaki. Tapi budak-budak sekarang tak ada pengalaman itu. Yang itu yang kadang-kadang menjadikan budak-budak kita sekarang ni Beyblade itulah yang paling mudah. Ya, okey. Mempunyai ciri pengulangan, manipulasi dan peniruan. Contoh kanak-kanak bermain mancing ikan olok-olok, dia akan melakukan aktiviti mencangkuk berulang kali. Kalau ini sekarang main olok-olok, tetapi kita dulu main betul-betul. Pergilah duduk dekat tepi kolam tu, tak ada siapa pun fikir kita akan jatuh mati dalam kolam. Betul tak? Mainlah kat sungai mana pun, tak ada siapa fikir kita akan terjun, akan hanyut. Ya? Wow, guna kertas buku ikat dengan benang. Memang kita dah buat dah tu semua. Tapi tak pernah pun kita nak ajar anak kita sekarang buat, tak ada masa lah aku, ada jual kat kedai. Jadi anak kita dah biasa disogokkan dengan benda yang sedia ada. Tak melalui proses kesukaran untuk kita memperbetulkan sesuatu bahan, tak kreatif lah. Yang paling mudah anak-anak kita tak kreatif disebabkan benda-benda tu dah ada. Ya, kenapa kita tak DIY-kan pemikiran anak kita?
Ya, kita tengok banyak kedai DIY, banyak bahan-bahan DIY. Tujuan DIY itu adalah untuk melatih ya, kita dan juga siapa-siapa yang berada dalam persekitaran kita untuk mencuba meneroka dan terusnya mencipta sesuatu. Okey? So lepas ni nanti ya kita ajar anak-anak kita. Okey. Permainan konstruktif. Nampak? Dengan botol pun dia boleh fikir ya. Macam mana dia nak buat kreatif tadi. Memerlukan kanak-kanak untuk membina dan mencipta serta menghasilkan sesuatu dengan objek dengan menggunakan kemahiran sedia ada mereka. Lepas minum, dia potong, lepas tu dimasukkan rambut dia. Nampak? Itu yang kita nak anak-anak cipta sebenarnya. Ya, bukannya apa yang ada dalam kabinet, dalam box yang kita dah beli daripada kedai RM2 ke, daripada online Shopee ke ya. So kita minta kanak-kanak cipta. Agak-agak permainan yang saya tunjukkan ni seronok tak kalau kita bagi anak kita main? Guna botol mineral je ya, yang ada dekat kita. Lepas tu letak cawan. Agak-agak dia seronok tak? Tak letak rambut di dalam tu. Nampak tak dia punya creativity ya, kreatifnya anak-anak tu ya. Okey, menurut Piaget, menerusi permainan ini kanak-kanak dapat belajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang ya, contohnya seperti permainan avocado, pasir, kotak dan sebagainya. Iaitu yang sangat-sangat biasa yang kita guna ya. So melalui permainan ini kanak-kanak akan membina sesuatu untuk membentuk objek seperti bangunan, rumah dan kapal terbang dan macam-macam lah yang dia boleh buat ya. Constructive play ni adalah sesuatu permainan yang sangat menyeronokkan sebenarnya. Tapi tengoklah apa yang ada sekarang ya, yang sangat-sangat mudah boleh dicari di mana-mana sahaja. Tapi kita kena tukar ya, kalau kita nak guna juga benda ni kena banyak lah. Minggu ni kita guna pipe, minggu depan kita guna blok. Tak bolehlah kita nak guna benda tu hari-hari ya. Kita simpan, selepas sebulan kita keluar balik. Tak adalah kanak-kanak tu jemur. Ya, tapi kalau rajin kita boleh guna daripada bahan kos rendah. Okey, seterusnya permainan dramatik. Yang ini main-main peranan lah ya. Apa kita main macam pasar-pasar ke ya, berniaga-berniaga dekat ambil daun, ambil batu susun, jadikan sebagai bahan untuk kita jual-jual. Lakonan lah yang kita buat secara lakonan. Okey, seterusnya permainan berperaturan. Agaknya permainan berperaturan ni apa? Siapa boleh jawab? Kalau kita kata dari segi bahan tradisional, apakah permainan yang berperaturan? Kalau main gasing tu ada peraturan tak Cikgu Mat? Main gasing ada. Ada. Dalam permainan Main dulu, tradisional. main galah panjang. Main galah panjang pun ada kan? Ada. Itulah dia permainan berperaturan. Kita kena main berapa orang? Dia punya syarat main 3 orang. Lepas tu setiap orang kena jaga kan kotak-kotak masing-masing. Kalau dekat kampung dia panggil nama Toy. Main Toy. Soy? Buatnya nama dia Soy pula. Toy. Siapa Bukan soy, toy. Saya Toy. pun kahwin dengan orang Kedah baru saya tahu main toy tu main apa. Main Toy. Toy. Saya panggil galah panjang. Okey, tempat lain dalam apa ni pun directory pun dipanggil galah panjang kan, tetapi nama dia Toy ya. Memang mungkin lain-lain negeri Chok Tiang, Cikgu Eni kata Chok Tiang. Itu Chok Tiang. Itulah lain-lain negeri dia punya ni lain. Lubuk tikus ni apa pula Cikgu Balkis? Permainan Chok Tiang tu juga ke ataupun lubuk tikus saya main apa? Saya tak biasa dengar lubang tikus. Itu permainan apa tu? Dia guna tangan je. Lepas tu? Dia guna tangan, lepas tu orang tu lompat-lompat. Maksudnya kawan yang lain lompat, yang kita banyak kembangkan tangan tu. Tahu. Apa yang panggil tu? Dia panggil lubang tikus ya. Kalau kat ni kita pegang-pegang tangan, lepas tu perangkap orang tu dia boleh keluar kan, dia nak keluar. Itu dipanggil lubang tikus. Okey pun bagus juga. Ya, sebab itu pun ada peraturannya tersendiri kan. Biasanya yang kita nampak mempunyai peraturan ni lebih kepada permainan yang tradisional ya, yang nampak yang banyaklah peraturannya lebih kepada permainan tradisional. Sebenarnya permainan-permainan lain juga memang ada peraturan-peraturan tersendiri, tetapi kalau kita beli alat permainan tak ada pun dia punya SOP permainan tersebut. Pada-pada lah kau nak main ya. Yang tu yang ruginya kita menggunakan alat permainan yang ada dalam pasaran sekarang. Ya, macam congkak, Chok Tiang, lubang tikus ya. Banyak yang cikgu-cikgu boleh ingat kembali, refresh balik. Sebenarnya bagus bila anak-anak tu main dengan sendirinya, dia dapat
belajar tentang apa? Kemahiran apa? Bila main alat tradisional ataupun alat-alat yang ada peraturan ni, dia dapat membantu kanak-kanak ini dari segi kemahiran apa? Kemahiran sosio emosi, Aha. kognitif, Aha. Sasiah lah. Komunikasi, Sasia, ya sasia. membuat apa penyelesaian masalah pun ada kat situ. Kognitif kan. Okey Cik Salina. Tapi yang paling banyak adalah tentang sasia. Kau kena ikut peraturan. Kau kena ada disiplin. Kan? Lepas tu kemahiran mengurus diri. Pun ada juga lepas main kita kena buat apa. Ya, yang paling utama bila kita ikut peraturan ni kita ke arah untuk sasia. Menjadi seorang yang berperaturan, berdisiplin. Itu yang kita nak terapkan dalam setiap permainan. Tetapi kadang-kadang kita fikir balik ya, apa yang kita dah buat selama ini terhadap anak-anak kita sendirilah. Menyesalnya aku dari dulu aku tak ajar. Dan nampak anak-anak kita kadang-kadang degil, tak ada dengar kata. Ada. Ya, buat tak tahu je jalan je. Walau dia nampak je benda tu jatuh dekat ni, dia boleh selamba. Tapi kalau kita dah dari paling kecil, kita ajar mereka peraturan-peraturan disiplin, tak ada masalah pun untuk kita minta anak-anak kita buat sesuatu dengan mudah. Okey. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Bagus ni. Okey. Ini adalah permainan sosial ya. Saya terpaksa sikit, kita ada masa beberapa minit lagi, Cikgu Nana dah tunggu dalam kelas ya. So permainan sosial adalah bagaimana kita nak menggalakkan jala panjang. Ya, dan banyaklah kalau ikut permainan tradisional itu semua ia berkaitan dengan permainan sosial dan membantu kanak-kanak untuk lebih bersosial. Okey, Cikgu Salina kata semasa mengendalikan permainan tu nanti akan ada seorang leader yang akan terangkan syarat-syarat peraturan. Kecil-kecil lagi kita telah belajar menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Cikgu Salina. Ya, memang setiap permainan tu memang ada leader. Dah kecil-kecil lagi kita dah jadi pemimpin, dah berani dah. Mempunyai jati diri yang sangat bagus ya. Alright, terima kasih cikgu. Kerana idea tu memberi kita pengetahuan juga ya. Dari dulu memang kita dah biasa jadi leader. Tak takut pun ya. Itu bila orang kata kita dapat kepuasan daripada kanak-kanak dan kita tak ada masalah pun ya. Waktu sekarang. Cuba tengok anak kita, nak pergi kedai, nak beli apa, nanti nak cakap apa. Itu anak saya lah. Nak pergi kedai, nak beli barang pun tanya 4 kali. Nanti kalau orang tu tanya, kalau tak ada barang tu nak beli kat mana. Nak beli barang kat kedai sendiri pun, baju pun nak beli sendiri pun tak berani lagi. Mak juga itu kan beli. Itu kesilapan yang adalah saya tak mengajar mereka tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya, jati diri kurang dan sebagainya. Okey? Seterusnya nanti kategori permainan sosial ni yang tadi pun kita dah banyak ya bercerita tentang bagaimana menjadi seorang yang boleh ya mempunyai kemahiran berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Ya, alat-alat permainan tradisional atau permainan tradisional itu sebenarnya membantu juga kita untuk menjadi seorang yang petah bercakap, berani ya, ketika berada dalam masyarakat. Kalau dulu kenduri kita pun boleh menyanyi dekat tempat awam, tak ada rasa takut pun ya. Semua orang dekat kampung tu boleh kita duduk bercerita. Cuba sekarang kita ya, orang datang tu menyorok dalam minggu tak keluar. Ya, kalau kita dulu walaupun mak ayah kita tak bagi terap waktu diorang tengah berbincang, tapi kita dengan makcik-makcik tu sangat akrab ya. Siapa yang ada dalam persekitaran kita sangat akrab ya. Okey ya, semalam Cikgu Nana dah kata kepuasan dalam dalaman ataupun motivasi intrinsik. Okey. So ada banyak ya untuk yang sosial tadi, alat-alat permainan selain daripada yang moden, ada lagi yang kita kena kita kena ketengahkan, iaitu alat-alat permainan tradisional yang sangat-sangat menyeronokkan. Okey, ini adalah dunia kanak-kanak saya ni. Permainan simbolik ya, permainan simbolik dikenali sebagai permainan fantasi. Ya, permainan simbolik mengajar kanak-kanak kemahiran berimajinasi. Kan seronok dia duduk dalam kotak. Ini adalah diri kita dulu masa zaman kecil-kecil. Apa aja yang ada, mak punya bakul, mak punya besen, mak punya apa, semua kita jadikan alat permainan. Ya, tak kira lah, tak payah nak pergi beli, tak payah nak kena cipta dan sebagainya ya. Apa-apa yang ada dalam persekitaran. Inilah dunia kanak-kanak sebenarnya.
Okey. Alah, aku dah tadi dah ya. Kemudian tu kita mengenal pasti ciri-ciri perkembangan permainan yang abnormal ya. Sebagai guru dan ibu bapa anda perlu tahu mengenal pasti ciri kanak-kanak yang mengalami masalah bermain. Antaranya adalah takut pada pergerakan tertentu, contohnya terlalu pantas, perlahan, tinggi atau rendah. Ya, kurang aktif atau berminat pada aktiviti yang melibatkan duduk. Kemudian tu masalah dalam pengendalian peralatan permainan dan kurang berminat untuk meneroka permainan. Kenapa benda-benda ini berlaku sekarang? Sebab kita selalu takut-takutkan anak-anak kita. Dia tak bermain, nanti tercocok. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Benda-benda yang kita hari-hari momokkan itu menjadikan kanak-kanak tidak berminat. Kanak-kanak tak boleh nak fokus. Kanak-kanak rasa kurang confident. Kanak-kanak tidak minat dengan alat permainan tersebut. Kita, ya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu bapa, kitalah yang menentukan ya sama ada anak-anak itu bersedia atau tidak untuk bermain ataupun melaksanakan aktiviti yang kita perkenalkan. Okey? Selain daripada itu juga kurang tumpuan. Nah, inilah benda-benda negatif yang ada dalam persekitaran kanak-kanak. Banyak ya, nanti you all boleh baca dalam buku. Okey, seterusnya pendekatan pemulihan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya. Cikgu Ani switchkan mic, switch off mic. Sorry. Okey, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya sebagai seorang guru ya, peranan guru dan ibu bapa adalah sangat penting dalam meningkatkan kemahiran bermain anak-anak. Itulah penting sangat main ni sebenarnya. Ya, asyik-asyik bagi buku, belikanlah buku macam-macam, buku contengan. Alah, 1 hari 2 hari dah koyak. Saja jadi koyak sebab dia tak minat. Ya, kalau dia suka dengan benda tu, insya-Allah ya tak ada masalah pun untuk kita ya memastikan anak-anak kita akan bermain dengan seronok. Okey. Sebagai orang dewasa, antara peranan yang boleh membantu dalam perkembangan bermain adalah dengan memberi sokongan, tunjuk ajar, masa dan ruang untuk kanak-kanak mengembangkan kebolehan bermain mereka tanpa paksaan. Dah, baru main 15 minit dah suruh masuk. Baru main 10 minit dah suruh berhenti. Tak habis lagi mereka meneroka. Ya, kadang-kadang itulah yang menyebabkan kanak-kanak tak boleh ya ikut apa yang kita nak buat pada ketika itu. Ya, kalau kata-kata kita nak main kadang-kadang yang permainan yang mudah seperti main sorok-sorok pun kita tak pernah ajar pun anak. Serodok tak main sorok-sorok. Main nenek-nenek si bongkok 3. Jarang kita buat dekat taska tadika. Wahannya senang je benda-benda tu. Cari kain, ikat mata, dia main sorok-sorok masuk almari. Ui, yang benda-benda tu lah yang kata dunia kanak-kanak sebenar. Tapi tak pernah pun ada orang buat. Saya selalu tengok dekat tadika. Saya tunggu je silibus dia bila dia nak main benda-benda ni. Tak ada. Ya? Okey, antara pendekatan yang boleh digunakan dalam meningkatkan perkembangan permainan antaranya dengan mengubah persekitaran menjadi lebih interaktif untuk kanak-kanak bermain. Contohnya permainan yang berwarna terang atau yang menghasilkan bunyi menarik minat kanak-kanak untuk menerokai permainan tersebut. Ia meningkatkan permainan berupa pelbagai jenis sensori. Contohnya melompat, berangkap, membaling atau menangkap bola. Dulu kita ada main yang macam getah, kita rentangkan getah, lepas tu kita menyusul bawah getah tu. Lagi rendah, kayu. Kadang-kadang kita letak kayu. Siapa pernah main permainan tu? Siapa pernah main permainan tu? Kita letak pegang getah, lepas tu saya, Cikgu Ani. Seronok kan? Benda tu mudah je daripada getah ataupun kayu, kita rentangkan, lepas tu kita cuba lalu bawah tu. Yang itu lebih kepada fizikal. Tapi tak ada siapa buat pada masa kini. Ya, kadang-kadang benda-benda tu kita kena keluarkan balik ya. Cuba kita listkan ya, saya nak semua cikgu-cikgu yang ada dalam ni listkan permainan-permainan tradisional yang tak ada dekat YouTube. Yang tak ada dalam senarai yang dikeluarkan oleh Craft. Craft ada keluarkannya, saya ada tengok ya buku dia tentang permainan tradisional yang sangat-sangat biasalah macam gasing, wow tu tak perlu. Saya nak yang kita keluarkan nanti, ini adalah tugasan yang saya nak beri ya. Saya nak semua mengikut KV lah. Setiap KV ya, ini adalah tugasan yang saya nak bagi. Sekejap saya nak tunjuk. Ni. Ya. Berikan 5 contoh jenis permainan untuk kanak-kanak, tapi permainan yang zaman dulu. Untuk saya ada bagi 7 KV.
Saya nak cikgu-cikgu semua buat ni, kemudian tu hantar ke dalam grup. Boleh tak? Sebab masa dah mencemburui kita. Yang lain-lain ni semua gambar ya. Ni gambar je saya nak tunjuk contoh-contoh alat permainan lah. Tapi saya nak sekarang ni lebih kepada alat-alat permainan tradisional. Ya, yang bukan tradisional. Alat permainan yang pernah dulu kita ni, setiap KV tolong bagi alat permainan yang dulu yang ada kaitan dengan permainan konstruktif. Kemudian tu yang KV kedua. Okey, saya bagi teruslah. KV Tawau. KV Tawau, kita nak dia buat alat permainan konstruktif. 5 contoh. Kemudian tu sekali ya dengan dia punya cara pelaksanaan aktiviti tersebut. Kemudian tu KV Keningau, saya nak permainan kognitif. Kemudian tu kita pergi ke utara, KV Sungai Petani. Sungai Petani. Permainan fizikal, Sungai Petani 2, permainan fizikal. Kita pergi ke Perak, Polkangsa, permainan simbolik. Kemudian tu kita pergi KL, ya, ke ERT Setapak, permainan sosial. Kemudian tu kita pergi naik ke Johor Bahru, ERT Azizah, dramatik. Dan satu lagi Tanah Merah, permainan berperaturan. Saya nak berikan 5 contoh jenis permainan tersebut sekali dengan pelaksanaan dia. Ya, macam tadilah kata permainan lubang tikus. Contoh permainan lubang tikus tu ada yang tak tahu macam saya sendiri tadi. Macam mana permainan lubang tikus tu? 5 jenis permainan. Ya, dia kadang-kadang di antara konstruktif, kognitif, fizikal, simbolik, sosial, dramatik, berperaturan ni adalah permainan yang sama. Cuma saya nak you all kelaskan sahaja. Tak apa, kalau kata main batu serembang tu semua 7-7 pun ada sebenarnya. Tetapi saya nak kelaskan mengikut fokus. Kalau konstruktif ni bagi 5 contoh jenis permainan tersebut ya untuk kanak-kanak prasekolah nanti supaya mana tahu saya akan usulkan kepada BPLTV ya ataupun KPM sendiri supaya dia lebih banyak memperkenalkan permainan yang dulu-dulu kita main. Yang ada secara alami, yang ada dalam persekitaran kita. Tak perlulah nak pergi cari bahan beli dekat Toys R Us dan sebagainya. Boleh cikgu? Boleh cikgu? Puan? Ya, saya. Kajak, ini permainan zaman dahulu ya? Ya, kita buat cari permainan zaman dahulu yang kita nak kenyahkan. Oh, cikgu ke saat ni tadi cikgu lama ni banyak orang, cikgu baru pun cikgu Ernie banyak lagi permainan dia tadi dikeluarkan dekat chat. Siapa tak dapat buka balik kita punya chat room tu, tengok ya banyak sangat permainan yang telah dikeluarkan oleh cikgu-cikgu ya. Saya sangat seronok sebab saya sendiri pun ada yang tak pernah main tapi dapat idea pada hari ini. Alhamdulillah ya, saya nak ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang cikgu-cikgu berikan ya. Masa sangat mencemburui kita, 2 jam tak cukup sebenarnya. Saya merayu sangat dengan Puan Sabariah hari tu ya, kalau boleh ya saya melalui Cik Jeff, saya minta kalau boleh masa tu dipanjangkan. Sampai saya cakap dengan Cikgu Nana, ini kalau kita nak ajar subjek ni ya 2 hari ke 4 hari pun tak cukup sebenarnya. Sebab kita kena pergi fokus bagi setiap ni. Kalau saya diberi tanggungjawab ni konstruktif ni aja, kalau kita nak mencipta ya nak makan masa lebih kurang 6 jam. Ya, kognitif, fizikal, simbolik. Ya, sebab kadang-kadang kita kena betul-betul mendalami apakah itu simbolik. Dan baru kita boleh mencipta dan apakah kesan kepada kanak-kanak yang mengikuti permainan simbolik tersebut. Begitu ya. So, minta maaf ya atas apa-apa yang telah berlaku hari ini. Ya, yang mana yang terkasar yang boleh menyinggung perasaan. Tapi saya rasa semua cikgu-cikgu dapat bermain kan hari ini. Nak tanya, cikgu-cikgu dapat bermain dan mengimbas kembali alat permainan yang kita telah gunakan? Dapat? Ya, dapat sangat. Alhamdulillah ya. Lepas rindu nak balik kampung. Itu sebenarnya. Ya. Ni Cikgu Ida ni. Ya. Cikgu baby face ni. Okey. So terima kasih kepada semua. Saya nak terima kasih kepada Cikgu Nana dan minta maaf ya kerana telah mengambil masa sebentar. Mungkin boleh bagi rehat ya Nana? Kita bagi rehat lah 10 minit. 10 ke 5 minit Nana? Cikgu Nana. Nana tak kisah kalau rehat